Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, iaitulah Selasa 24 hari bulan Oktober 2023. Kita teruskan tazkirah ataupun tadabbur kita, bicara pagi kita ini dengan meneliti apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Madza qala Al-Quran 'anil Yahud? Apakah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran tentang Yahudi? Yahudi ini apa dia? Kita nak tengok apa yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang mereka. Sebagai seorang Muslim, kita mesti ta'awun wa ta'atuf wa tarahum. Mesti ada sifat susah hati, sifat rasa sedih, rasa duka cita dengan apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di bumi Syam, di bumi Palestin. Tak mungkin mereka susah di sana, kita senang di sini, tanpa kita ingat kepada mereka. Maka bicara pagi kita pada kali ini, Ana pilih Madza qala al-Quran 'anil Yahud? Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang Yahudi? Yahudi ini setara mana dia, kejahatan dia, kebejatan dia, dan apa kerana-kerana yang telah dia buat kepada nabi-nabi mereka sendiri dan juga kepada orang lain yang bersama dengan mereka. Maka ini yang kita bimbang, yang kita takut, para pelajar sekalian. Baiklah, dalam kehidupan kita, sudah pasti kita semua nakkan kebaikan. Kita semua nakkan kebaikan, nakkan keamanan, kita nak kedamaian dan bagai-bagai lagi perkara yang kita perlu, yang kita mengharapkan Allah SWT beri kepada kita, para jemaah sekalian. Maka kalaulah mereka di sana sakit, kita juga kena merasai sakit, sebagai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, in takunu ta'lamun. Maaf. Kita kena rasa seperti kal jasadil wahid. Macam satu jasad. Macam satu jasad. Apabila jasad ini rasa sakit, jadi kita semua sebagai seorang yang beriman, kita juga kena rasa sakit, sebagaimana sahabat-sahabat kita juga rasa sakit di bumi Palestin. Jadi gambaran awal tentang puak-puak Yahudi. Salah seorang daripada isteri Nabi, nama dia Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dengar ni, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia ni anak kepada bapa besar Yahudi yang berada di Khaybar. Ayah dia nama Huyai bin Akhtab, pak saudara dia nama Abu Yasir bin Akhtab. Ketika mula-mula Nabi sampai ke Madinah, waktu awal Nabi SAW sampai ke Madinah, maka mereka dengar, kata di Safiyah, mereka keluar pada awal pagi, orang Kelantan kata pagi buta lagi, dia sudah keluar pergi ke Madinah, nak pergi siasat, nak pergi tengok apakah yang ada di Madinah dan apa yang diperkatakan oleh orang sekarang tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua beradik ni keluar pagi lagi, awal pagi lagi sudah pergi. Tiba-tiba balik petang. Kata Safiyah, lam yarji'a illa ma'a ghurubis syams. Mereka balik maghrib dah. Balik tu dah maghrib, gelap dah balik. Dan Safiyah kata, dengar ni, dalam keadaan lemah longlai, tak bermaya, dua beradik ni tak bermaya. Sebab apa tak bermaya? Sebab suasana yang berlaku tidak memihak pada dia dan tidak menyenangkan mereka. Suasana yang berlaku
tidak memihak pada mereka dan tidak menyenangkan mereka. Biasanya, kata di Safiyah, biasanya kalaulah aku pergi dekat, ayah ni, pak saudara ni sangat-sangat memanjakan saya, sangat-sangat memanjakan aku. Tapi hari ni tak peduli. Aku pergi dekat, wak tak tahu je, wak tak kenal je. Kata orang tak layan pun. Kata orang tak layan pun dengan apa yang aku. Jadi waktu itulah aku duduk perhati tengok mereka dalam keadaan long lay, tak bermaya, dalam keadaan orang panggil muka sedih. Tak, muka sedih, muka tak ceria, macam-macam lah istilahnya. Muka sedih, muka tak ceria, muka orang panggil muka tak malu pada tak. Tiba-tiba aku dengar pakcik aku tanya, pakcik dia, Abu Yasir tanya kepada Huyai, abang dia, dia tanya, ahua, bang, kalau kita bahasa kita, bang, betul ke dia tu yang kita baca dalam Taurat, yang kita baca dalam kitab kita tu, tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman ni, betul ke dia? Kata di Huyai, huwa, sah dah, memang confirm dah dia ni. Sudah. Sepatutnya dia merancang lah untuk pergi jumpa Nabi SAW dah. Pergi rancang jumpa Nabi, pergi cari orang panggil peluang untuk jadi orang yang terawal masuk Islam ke macam mana. Tapi apa boleh buat, nasibnya malang. Maka dia tanya, fama fi nafsika minhu. Abu Yasir tanya Huyai, fama fi nafsika minhu, apa perasaan awak, apa mu nak rasa, mu nak buat gapo kepada dia? Tuan-tuan mengharapkan apa jawapan? Mestilah kita mengharapkan satu jawapan yang cukup menarik tak? Jawapan kita kata, kita akan ikut dia lah. Sebab dia Nabi akhir zaman, dia Nabi yang terakhir yang dihantar oleh Allah kepada kita. Tapi tidak begitu jawapan dia. Dia kata apa? Adawatuhu wallahi ma baqitu, aku akan lawan dia selagi akan hidup. Akhzahullah. Itulah yang terjadi. Maka begitulah Yahudi berterusan memusuhi Islam, benci kepada Nabi SAW dengan berbagai-bagai konspirasi, dengan berbagai-bagai perancangan, menunggu-nunggu ya peluang yang ada. Sama ada melalui media, menyerang Nabi melalui media, ataupun mereka cuba nak serang Nabi melalui melalui ketenteraan. Dua-duanya sekali. Maka gitulah keadaan sehinggalah terjadinya peperangan Khandaq yang begitu besar. Peperangan Ahzab yang begitu besar, pembelotan Yahudi Bani Quraizah sangat melampau. Maka kerana itulah Nabi SAW telah mengarahkan mereka untuk dibunuh dan ditawan segala perkara yang berada. Baik para jemaah sekalian, kita tidak ada masa yang banyak. Maka wal mutatabi', ini bahasa Arab sikit. Kita ngaji bahasa Arab ni suka. Saya suka ngaji bahasa Arab sebab saya nak suruh tuan-tuan juga pandai bahasa Arab. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata. Wal mutatabi' li sifatil yahud fil Quran. Siapa dia kaji, siapa dia tilik, siapa dia tengok sifat Yahudi dalam Quran, maka mereka akan dapati perkara yang pelik, perkara yang ajaib, perkara yang tidak terfikir dalam kepala otak kita. Begitu jahat, begitu bejat dan begitu bengongnya puak-puak Yahudi yang mereka lakukan terhadap Islam, terhadap Nabiul Ummah, Nabi yang begitu lemah lembut, bersifat rahmatan lil alamin. Tapi Yahudi tak kenal orang kapal kata tak kenal barang. Ini bahaya dia punya bab. Baiklah. Dalam nota yang saya baca ni ada 14 sifat. InsyaAllah saya ambil sekejap ya. Satu sifat 1 minit okey lah kan. Ataupun lebih-lebih sikit. Yang pertama, tulis para pencinta ilmu yang sentiasa mencintai Al-Quran ini, tulis yang pertama sekali hum asyaddun nasi adawatan. Mereka ialah orang yang sangat benci, sangat bermusuh dengan Islam. Mereka di antara orang yang sangat benci dan bermusuh dengan Islam. Mereka sangat benci dan bermusuh dengan Islam. Inilah kita kata yang paling berbahaya sekali, sifat yang buruk ini, benci dan bermusuh.
Pasal itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. La tajidanna asyaddan nasi adawatan. Kamu akan dapati orang yang paling benci kepada adawatan linas. Nas ini mana orang yang benci kepada Islam ni, iaitulah Yahudi dan orang-orang lain yang seangkatan dengan dia. Jadi dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut siapa? Allah Ta'ala sebut Yahudi yang sangat membenci Islam ataupun memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi itulah kita bimbang hari ini, kita takut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah sebut dah sifat mereka sangat benci kepada Islam. Tiba-tiba kita nak kawan dengan dia, nak pergi cari kawan juga di sana sini, kita mengatakan inilah satu perbuatan yang cukup jenayah, suatu perbuatan yang cukup melampau dalam hidup kita ni. Kalau itulah suasana, kalau itulah keadaan yang kita buat, kita mengatakan ini satu perkara yang cukup berat. Itu sifat yang pertama yang ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Sekejap. Dia bila pindah studio tu macam-macam jadi. Jadi para jemaah sekalian, la tajidanna Allah astaghfirullahaladzim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina alimal yahuda wal ladzina asyraku. Surah Al-Maidah. Kita kalau baca Quran tak sebut surah tu sukar. Surah Al-Maidah ayat 82. Itu yang pertama. Tuan-tuan tulislah nombor Nombor yang pertama iaitu surah Al-Maidah 82. Yang kedua, tulis nombor 2, humul asyarru masubatan indallah. Al-asyarru masubatan indallah, mereka iaitulah orang yang paling jahat balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling jahat di sisi Allah Azza wa Jalla, yang tidak terkumpul kepada mana-mana umat yang terdahulu. Tak terkumpul pada mana-mana umat yang terdahulu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Allahu Akbar. Dalam surah, masih lagi surah Al-Maidah ayat 60. Surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Jadi Allah tanya, nak tidak aku cerita kepada kamu orang yang berat hukumannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mereka ini dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah ke atas mereka. Ada di kalangan mereka yang Allah jadikan monyet, ada yang jadi babi, dan mereka ini penyembah taghut. Mereka lah sejahat-jahat kedudukan dan sesat yang paling teruk. Surah Al-Maidah ayat 60. Yang ketiga, al-Yahud qaumun hussad. Yang ketiga, Yahudi inilah kaum yang paling hasad. Kalau kita kata orang lain itu hasad, Yahudi paling hasad. Yahudi paling hasad. Qad muliat qulubuhum ghillan wa hiqdan. Dalam hati mereka penuh dengan dendam, kesumat. Fala yarawna li ghairihim haqqun fi ayyi syai. Mereka tak nampak orang lain itu ada keistimewaan. Mereka menganggap mereka ini sya'bullahil mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka abna'ullah wa ahibba'u, anak-anak Tuhan dan kekasih Allah. Semua makhluk-makhluk lain atas dunia ini hamba khadam kepada mereka. Allahu Akbar. Tajuk ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 111.
wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dia kata tak akan masuk syurga kecuali Yahudi atau Nasara. Dia Yahudi ni kalau nak lawan Islam dia bergabung dengan Nasara. Tapi kalau dia nak sama-sama dia berkelahi pula. Jadi ayat ni semalam dalam ayat siri kuliah subuh tafsir kita tu, semalam kita baca ayat ni. Jadi ingatlah ayat Al-Baqarah 111. Dan juga kemudian di antara sifat mereka lagi, tanda ni pelajar. Dalam surah Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Mereka nak sangat orang Islam ni murtad. Kenapa? Sebab hasad yang ada dalam jiwa mereka. Ini bahaya. Yang keempat, betul dah, nombor 4. Yang keempat, al-Yahud qaumun buhtun. Yahudi bangsa yang suka buat tuduhan pada orang. Suka buat tuduhan pada orang dan suka makan haram. Suka makan haram. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 42, sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti. Sama'una lil kadhib, mereka suka mudah dengar pembohongan. Kalau orang buat tipu-tipu dia suka benar dengar. Kalau orang tipu dia suka dengar. Tak. Tapi mereka juga suka makan rasuah. Jadi orang yang nak makan rasuah, suka cakap menipu ni, ni ada qaumun buhtun. Dalam surah Al-Ma'idah 42, dalam surah An-Nisa, yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka tukar ayat-ayat Allah Ta'ala daripada tempatnya yang sepatutnya. Banyak lagi lah. Yang keempat, yang kelima, mereka ini usad. Yang keenam dah. Nombor 6 tulis. Yang keenam, qaumun usatun kufar, mereka juga termasuk di kalangan orang yang berderhaka kepada Allah Ta'ala, yang kafir. Ya'budunal ijla, suka dengan menyembah anak lembu. Dalam surah Al-Baqarah 93, khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla, dan telah sebati dalam jiwa mereka, dalam hati mereka sayang kepada anak lembu. Allahu Akbar. Jadi apa boleh buat? Lepas mereka keluar daripada laut, selamat daripada Fir'aun, tiba-tiba minta dengan Musa nak tengok lembu pula dah. Allahu Akbar. Berat nah. Allahu Akbar. Yang ke 7, anna qulubahum, hati mereka tubi'at ala al-kufri. Hati mereka telah dicop sebagai orang kafir. Kerana itulah dalam fakta sejarah, orang Yahudi di antara orang yang paling sedikit masuk Islam. Yahudi sedikit masuk Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 11155, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulfun. Jadi perangai jahat dia tu kafir, mereka bunuh nabi yang mereka tak suka, dan mereka juga mendakwa hati mereka tertutup, nak terima Islam tak boleh lagi. Dia sendiri mengaku, dia dakwa dia ni tak boleh terima Islam. Kita kata kalau kamu dah dakwa tak boleh terima Islam, mana bukan salah kita, salah dia yang cari pasal, dia yang mengaku dia tak boleh terima Islam. Yang ke-8, qaumun mujrimun, kaum penjinayah. Yang ke-8 dia panggil qaumun mujrimun, kaum penjinayah. Kaum penjinayah. Jadi dia suka buat jenayah. Dalam surah Ali Imran 21, surah Ali Imran 21, yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka kafir, mereka bunuh nabi. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka juga membunuh orang-orang yang ajak orang buat benda baik. Bunuh. Dan dalam surah Al-Ma'idah 70, fahum qatalatul lil anbiya'i wal muslihin, dan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Mana bila mari rasul yang mereka tak suka, sama ada dia bunuh ataupun dia dustakan. Terima atau tidak? 9. Yang ke-9, tanda ni pelajar, yang ke-9,
Qaumun ghadarun wa makr. Kaum yang suka menipu dan licik tipu daya dia. Wa naqdil uhudi wal mawasiq. Mereka ni suka batalkan perjanjian dan ikatan setia. Ikat ya, hari ni esok tipu. Maknanya dia tak ada dalam hidup dia ni, tak ada, dia kira menipu je. Dalam hidup dia kira menipu, tak ada benda yang betul. Tidak nipu, dia panggil belawak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 100, awa kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Kullama ahadu ahdan, setiap kali mereka buat perjanjian, mereka akan nabadha fariqum, sekumpulan mereka akan campak perjanjian itu macam tak pernah berlaku apa-apa perjanjian. Macam tak pernah berlaku apa-apa perjanjian. Nah, Allah kata bal aktsaruhum, kebanyakan mereka tak beriman. Kalau ada beriman pun tak ramai, sikit ya. Kita tengok dalam sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di Madinah, berapa kerak ya kata orang. Hak lain tu kafir. Yang ke-10, qaumun yusari'una fil ismi wal udwan wa yatabajjahun. Qaumun, iaitulah kaum yang cepat melakukan dosa, permusuhan, dia minat benar. Manakala ada orang nak kelahi, dia campur tangan lalu. Dia tengok Aus dengan Khazraj berbaik-baik, sakit hati sangat dia kepada Aus dan Khazraj. Sakit hati sangat-sangat. Maka mereka mula cari alasan, cari peluang, cari tu cari ni untuk nak khianat kepada Islam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa 161, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka ambil riba sedangkan dilarang, dalam kitab mereka sudah ada. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka juga makan harta orang dengan batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Kami sediakan orang kafir di kalangan mereka azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 161. Bahkan tak cukup dengan orang lain, Nabi Isa sendiri nak dibunuh. Surah An-Nisa 156 157, wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. Mereka kufur dan mereka buat tuduhan jahat kepada Sayyidah Maryam. Jadi orang dia di antara Yahudi dengan Nasara ni, dia melampau pelik. Nasara mengagungkan Isa dengan mak dia Maryam sampai mereka jadi Tuhan. Yahudi pula jatuh Isa dengan mak dia ni jadi anak zina, wal iyazubillah. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka juga mendakwa mereka telah bunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalam. Tengok Allah nafikan, mereka tak bunuh, mereka tak salib pun Isa. Tapi orang yang diserupakan dengan Isa, dia panggil Yahuza, kan? Orang tu yang kena. Tapi hari ni Nasara apa pening juga masih lagi meratak tangis, menggantung sana sini salib. Kononnya Nabi Isa telah dibunuh oleh Yahudi. Kita kata dua-dua tak betul belaka. Dua-dua tak betul belaka. Berapa dah? 11. 11. Qaumun yush'iluna al-fitan. Kaum yang suka menyalakan api fitnah dan mencetuskan peperangan. Wa yusidil ahqad wal adawat, dan mereka juga mencampakkan dalam hati orang-orang Islam, orang-orang yang mereka tak suka, permusuhan dan perseteruan. Surah Al-Maidah ayat 64, kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali Yahudi ini menyalakan api peperangan, Allah Ta'ala padamkan. Cepat Nabi datang. Kalau tidak, berbalah. Berperang semula Aus dan Khazraj yang sudah 120 tahun berpanjangan mereka berperang, yang telah dimatikan, dipadamkan api permusuhan itu oleh Nabi SAW. Tapi mari Yahudi, dia nyala balik. Kata orang cucuh semula dia punya api sumbu permusuhan itu. Allah padamkan. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berusaha untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Surah Al-Maidah 64. Yang seterusnya yang ke-12. 12, mal'unun. Allah Ta'ala sebut qaumun mal'unun.
suatu kaum yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. La'anahumullah fi kitabihil azim marrat iddah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak kali puak-puak ni dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 13. Surah Al-Ma'idah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Dengan sebab mereka batal perjanjian, Allah kata aku laknat mereka. Allahu Akbar. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah jadikan hati mereka keras membatu. Kejadiannya yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi. Mereka telah mengubah, meminda perkataan-perkataan yang benar daripada tempat yang sepatutnya. Surah Al-Ma'idah ayat 13. Yang ke-13. Maaf, sebelum daripada itu, mal'ununa ala alsinati anbiya'ihim, mereka juga dilaknat melalui lidah para nabi sendiri. Dalam surah Al-Ma'idah 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknatnya puak-puak Yahudi Bani Israel melalui lidah nabi mereka sendiri, Nabi Daud, Nabi Isa, dengan sebab mereka derhaka. Jadi ini di antara 13 ataupun 12 ke 13. Yang seterusnya, qaumun, dia panggil khawaruna sur'ana ma yanharun wa yanhazimun. Mereka kaum yang penakut. Mereka ini adalah golongan yang penakut. Dia bukan berani, dia berani di sebalik tabir. Dia dipanggil, orang panggil bahasa sekarang ini perancang. Perancang di sebalik tabir, mastermind, yang buat perancangan buruk untuk nak menjatuhkan orang. Itulah puak-puak Yahudi. Itulah puak Yahudi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sifat mereka dalam surah Ali Imran 111. La yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsaru. Mereka ni ngenak kita. Kalau dia pegang, dia akan lari. Satu. Dalam suratul Hasyri surah Hasyri, surah peperangan dengan Bani Nadir dalam Quran. Ayat 14, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. La yuqatilunakum jami'an, mereka tidak berperang dengan kamu semuanya kecuali dalam kota-kota, dalam kampung-kampung yang berkubu atau di sebalik tembok-tembok. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Musangka mereka bersatu, rupanya hati mereka berpecah belah. Jadi kita terus percaya kepada dia. Itulah mereka, suratul Hasyr. Baiklah para jemaah sekalian, itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla beberapa sifat Yahudi dalam Quran. Mahma qulna, walaupun kita buat senarai-senarai dalam ni ada 14 ke berapa 13 tadi saya sebut. Tak, Allahu Akbar. Tapi kita tak boleh nak senaraikan keburukan mereka. Faqad nazalat fi haqqihim mi'atul ayat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa ratus ayat. Di antaranya surah Al-Baqarah yang kita baca ni bermula daripada ayat 40. Allah Ta'ala cerita tentang kejahatan Ahlul Kitab sampai kepada ayat 100 lebih. Itu kejahatan Ahlul Kitab Yahudi. Kejahatan Nasara pula duduk mana? Duduk di surah Ali Imran. Ali Imran. Jadi dua surah ni lengkap melengkapi, kita kena belajar belaka. Maka kerana itulah jahatnya puak-puak kafir, puak-puak ni, kita mengatakan yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita doalah kepada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, sahabat kita di bumi Syam yang sedang diganyang, yang sedang dikhianati, yang sedang dikacau oleh puak-puak Yahudi sekarang ini. Dan maka kita juga perlu ambil cakna, kata orang, kena kenal kejahatan dan keburukan mereka, supaya kita tahu apa yang mereka lakukan itu adalah satu perkara yang cukup berbahaya, cukup menakutkan kita, cukup kita kena ambil berhati-hati dan ambil perhatian tentang mereka, supaya kita tidak terjebak dengan perangai-perangai mereka. Mudah-mudahan tadabbur ringkas kita kepada ayat dia panggil qamaza qala al-Quran anil yahud. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang Yahudi secara ringkasnya. Kalau betul-betul tuan-tuan nak panjang, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Salah
Al-Khalidi rahimahullah, dia kata al-yahudu fil Quran, perangai Yahudi dalam Quran. Ini kitab besar, tak padan. Kalau kita nak baca berbanyak hari baru boleh khatam kitab ini. Kalau kita nak baca berbanyak hari baru kita boleh khatam kitab ini. Mudah-mudahan sedikit perbincangan yang kita ada ni ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah cerita-cerita Yahudi dalam tafsir kita kepada surah Al-Baqarah dalam siri-siri yang berikutnya biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, mungkin jemaah tertanya-tanya apa program yang saya hadir di sini sekarang. Jawabnya satu program tahunan yang disusun oleh tabung haji Malaysia. Maksudnya setiap selepas musim haji mereka akan susun muzakarah. Muzakarah ni dihadiri oleh ustaz-ustaz, pembimbing-pembimbing, sama ada tabung haji maktab, muassasah ataupun tabung haji PJS dia panggil, pengelola jemaah haji. Macam ana ni duduk di bawah PJS, pengelola jemaah haji yang 2 tahun berturut-turut. Ana pergi dengan haji 3D Travel. Terima kasihlah kepada pihak 3D kerana memberi peluang untuk saya berdakwah, membimbing jemaah haji yang bersama dengan pakej mereka. Dan kemungkinan juga tahun ni belum lagi ada keputusan, tabung haji belum keluar qarar, tapi kemungkinan bersama dengan mereka lagi biiznillahi azza wa jalla. Ini belum isytihar, belum iklan, cuma maklum awal. Jadi dalam permasalahan yang ditimbul di antara perbincangan yang besar yang dibuat, iaitulah tentang mereka kumpul sepanjang musim haji tahun 1444 baru ni. Apakah persoalan-persoalan yang ditanya oleh jemaah? Dikumpul 10 soalan ke 5 ke 10, 15 soalan, maka dimuzakarahkan untuk mencari kata sepakat, supaya mana-mana pembimbing pun kalau ditanya, ini je jawapan dia. Mana-mana pembimbing kalau tanya, ini jawapan dia, supaya orang panggil semuanya tidak lari daripada satu keputusan. Dan juga beberapa isu lain yang dibincangkan. InsyaAllah saya tidak nak mendahului resolusi yang dikeluarkan, cuma saya maklumkan cerita apa yang kita buat di sini. Jadi mesyuarat pagi daripada tengah hari sampai ke malam. Hari ni kita sambung lagi hari yang kedua, esok hari yang ketiga insyaAllah. Bila dah keluar resolusi, insyaAllah kita akan maklumkan pula kepada para jemaah apa yang diputuskan dalam muzakarah kita ini. Muzakarah ni boleh berubah. Berapa tahun dulu kita bincang macam ni, tahun ni kita bincang gini pula, sebab masalah-masalah illah yang perlu ditilik dan dikaji itu penting. Kalau tidak, dipanggil beku kita punya perjalanan, dan masyarakat tidak akan menerima pandangan-pandangan yang terlalu rigid ataupun beku dalam masalah-masalah ijtihadi, masalah yang tidak ada nas. Masalah ada nas, jangan konsep. Itu sudah jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ijtihada ma'an nasi. Kata di para ulama, tidak ada ijtihad dengan kalau sudah ada nas. Itu je lah cerita kita. Tuan-tuan sabar, tunggu dengar resolusi. Mudah-mudahan ada keputusan-keputusan yang terbaik yang menyenangkan hati para jemaah sekalian biiznillahi azza wa jalla. Adapun untuk umrah, anda akan pergi dengan satu syarikat, nama dia Cahaya Kalbu. Cahaya Kalbu ni pusat dia di Kota Baru, tapi sekarang ni senangnya online belaka kan. Tuan-tuan boleh tengok Cahaya Kalbu. InsyaAllah anda akan pergi pada 14 hari bulan Februari 2024. Bukan tahun ni nak habis dah. Anda tak pergi hujung tahun, tak pergi. Kita pergi sekali ya, bulan 2 sekali, haji sekali. Sebab dengan keuzuran yang ada ini tidak sesuai pergi banyak kali. Jadi para jemaah sekalian, itulah peluang yang ada. Jadi anda jemputlah para jemaah pencinta ilmu sekalian yang ada kemampuan, ada kelapangan, untuk kita sama-sama berihlah menimba maklumat setakat mana yang kita mampu, pergi tengok tempat sejarah, belajar sejarah di tempatnya, dan beberapa peluang yang ada lah. InsyaAllah kita duk belajar di alam maya ni banyak tahun dah. Biarlah kita berihlah bersama, mudah-mudahan ada manfaat yang lebih
daripada apa yang kita dapat ini, insya-Allah taala. Baiklah para jemaah sekalian, itulah kempen kita. Biasa dalam masjid payah nak kempen di luar masjid kita boleh cakap lah, kita boleh kempen Cahaya Kalbu Travel. Atau untuk haji kita tunggu iklan rasmi daripada pihak tabung haji, barulah saya maklumkan saya akan pergi dengan travel mana. Tapi 2 tahun lepas kita pergi dengan TRI tolak D travel. Itu bacaan dia. Takut dia kata dia pergi baca pokok tak, TRI tolak D, dia panggil huruf muqatta'ah. Jadi dibaca dengan huruf dia. Baiklah para pelajar sekalian, itu jelah yang ada. Ada pun buku-buku yang ana usaha yang ana tulis, tuan-tuan boleh dapatkan dalam Dar Taibah, www.dartaibah.com. InsyaAllah pagi esok kita ambil lagi peluang yang ada ini, kita berbicara lagi, tapi bukan dengan tafsir Quran yang ada, cuma mungkin ada kaitan dengan tafsir. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.